Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma khususan ila arwahi min walidayna wal arwahi min abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li ahli baitina wa li jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 104. Berhubung dengan Nabi Yunus alaihi salam. Sebelum ini pengarang kitab ini telah memperjelaskan berhubung dengan kisah Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Daud. Dan insyaAllah pagi ini menceritakan pula berkaitan dengan Nabi Yunus alaihi salam. Dalam erti kata, Nabi-Nabi tersebut ada sedikit sahaja kesilapan berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus maksum, sedikit dosa pun tidak ada. Tetapi nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Itu sebabnya ada di kalangan mereka disebut sedikit kesalahan, nak memberitahu kepada kita kalau para anbiya juga melakukan kesalahan, dia bertaubat, dia beristighfar sehingga bercucuran air mata, menangis bertahun-tahun mengenangkan dosa, berbanding dengan kita yang sentiasa bergelumang dengan dosa setiap hari, setiap malam, tetapi jauh sekali untuk kita beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Itu sebabnya dikisahkan Nabi-Nabi sebelum ini beratus-ratus tahun mereka menangis, bahkan tak berani nak mengangkat kepala dia, malu kepada Allah dengan kesilapan yang sedikit. Dan begitu juga yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salam. Marah ia akan marah yang satu pada yang bukan tempatnya, sehingga dipenjarakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikan di bawah dasar laut. Dia berpunca daripada apabila Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nineveh di wilayah Mosul. Setelah begitu lama dia berdakwah, menyampaikan risalah tauhid ketuhanan, penduduk tersebut menyahut dalam suasana yang sepi. Bahkan risalah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam, mereka mengkafir-kafirkannya. Ini semua tak betul. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihi salam kerana terlalu kecewa, dia meninggalkan kaumnya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala menurunkan azab bala kepada kaumnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, selepas 3 hari dia meninggalkan kaum dia diterima bala kaum-kaum dia tadi. Nabi Yunus alaihi salam lari, kemudian naik sebuah perahu. Ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Naik sebuah perahu, dia meninggalkan kaum dia. Inilah berpunca daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau lari meninggalkan? Engkau marah bukan pada tempatnya. Kerana yang memberi hidayah, memberi petunjuk ialah aku, kata Allah. Engkau hanya menyampaikan risalah. Tetapi Nabi Nuh terlalu amat kecewa, ditinggalkan kaum dia, dan dia lari ke laut dengan menaiki sebuah perahu, sebuah bahtera. Takdir Allah Subhanahu wa taala, perahu yang dia naik ini sampai di tengah lautan dia terombang-ambing kerana dipenuhi oleh dengan muatan selain daripada pengikut-pengikutnya yang sedikit tadi.
Apabila diceritakan perahu ini hampir-hampir tenggelam, maka mereka di dalam perahu tersebut bermusyawarat. Siapakah yang terpaksa dibuang untuk meringankan bebanan perahu tersebut? Maka undi yang pertama, nama Nabi Yunus juga naik. Sehingga yang berada di dalam perahu tersebut tidak berpuas hati. Undi kali yang kedua, nama Nabi Yunus juga naik. Nabi Yunus dah menyingsing pakaian dia nak terjun ke dalam laut sebab nama dia juga naik. Maka yang ada di dalam perahu tersebut, dalam kapal tersebut tetap tidak berpuas hati. Maka undi kali yang ketiga. Bila undi kali yang ketiga, tetap juga nama Nabi Yunus alaihi salam naik. Maknanya dalam Islam, tuan-tuan, untuk menyelesaikan akhirnya boleh diundi. Untuk menentukan siapa pemenang dia ataupun siapa yang sepatutnya. Undi yang pertama nama Nabi Yunus naik. Undi yang kedua nama Nabi Yunus juga. Undi yang ketiga nama Nabi Yunus juga. Dan akhirnya dia dengan rela hati terjun ke laut. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor ikan yang besar, engkau telan dia, tapi dengan syarat jangan kau makan daging dia, jangan kau luluh tulang-tulang Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada ikan tersebut. Allahu akbar. Itu sebabnya, tuan-tuan, mengikut kisahnya, kata Mujahid daripada Asy-Sya'bi, ikan tersebut telah menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika waktu duha. Itu di antara besarnya fadilat sembahyang sunat duha, kerana Mujahid kata di saat waktu duha, waktu matahari sedang naik, itulah Nabi Yunus alaihi salam telah ditelan oleh ikan tersebut. Sehingga kata Qatadah, dia berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Kemudian kata Ja'far As-Sadiq, berada 7 hari. Dan berkata yang di dalam kitab ini, siapa yang berkata itu? Iaitu Sa'id bin Abdul Hasan dan Abu Malik, berkata selama 40 hari. Lama, tuan-tuan. Sehingga ikan ini tadi bawa sampai ke dasar laut dan berkeliling di lautan yang luas itu, membawa Nabi Yunus alaihi salam. Baik, nanti kita sambung cerita itu. Padahal menyeru ya Nabi Yunus alaihi salam, dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak adalah Tuhan illa anta, melainkan engkau. Maha suci engkau, kata Nabi Yunus. Inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, minaz zalimin, orang-orang yang zalim. Nabi Yunus alaihi salam, tuan-tuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu, sesungguhnya aku adalah terdiri daripada orang-orang yang zalim. Kerana apa? Berpunca daripada sedikit kes saja tadi, dia marah
meninggalkan kaum dia sehingga meninggalkan kaumnya kerana tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Itu sebabnya tuan-tuan, selalu kita mohon kepada Allah, dan apa-apa majlis lalu disebut wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan dengan taufik dan petunjuk Allah, hidayah Allah. Dan begitu juga yang berlaku kepada pak-pak saudara Nabi. Kerana tidak mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya bukan jalan Islam. Itu mereka yang belum lagi masuk Islam. Yang kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Islam mengikut nasab keturunannya, masih degil, masih ingkar, masih sombong dengan Allah. Tengok tuan-tuan. Mereka itu tidak mendapat taufik hidayah Allah. Yang kita ni dah Islam melalui keturunan, melalui nasab kita, degil juga untuk beriman kepada Allah. Dan akhirnya mendengar malaikat akan suaranya. Ikan tersebut bertasbih tuan-tuan. Dan akhirnya para malaikat dengar suara tasbih itu. Selain daripada ikan tersebut bertasbih, bertahlil, bertahmid, Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan itu pun tidak henti-henti bertasbih kepada Allah. Walaupun di dalam keadaan perut ikan yang sempit itu, Nabi Yunus menganggap dia akan mati bila-bila masa saja. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia masih lagi dapat menggerak-gerakkan badannya ketika berada di dalam perut ikan tersebut. Sebab Allah Ta'ala dah pesan kepada ikan ini, jangan kau mamah daging-daging dia, jangan kau remukkan tulang-tulang dia. Kebiasaannya tuan-tuan, kalau dah masuk perut ikan, dah masuk perut binatang, dia akan hancur. Tengok apa saja yang ditelan oleh ular ke, ditelan oleh buaya ke, hancur. Cuma dulu, orang dulu kata dirian taik gajah. Gajah tu telan dirian, berak macam tu juga. Tapi kita tak jumpa lagi. Itu dia kata dirian taik gajah. Dia berak, dia keluar sebutir-butir dirian tu. Bukan keluar biji dirian. Sebiji dirian yang ditelannya tu. Itu cerita-cerita yang dahulu. Tapi apa yang cerita dalam Al-Quran, cerita Nabi Yunus alaihi salam ini, Allah Ta'ala selamatkan dia di dalam perut ikan, walaupun ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari ataupun sampai 40 hari. Allah Akbar. Maka berkata mereka itu, para malaikat, hai Tuhan kami, ini suara yang dikenal dari tempat yang tiada dikenal. Malaikat kata, rasa-rasanya macam kenal suara ni, tetapi tak tahu di mana dia. Malaikat pun tak tahu. Seolah-olah kami kenal, ya Allah, suara yang sedang bertasbih ini, tetapi kami tak tahu di mana sebenarnya dia berada. Itu maksudnya. Maka kata Allah, demikianlah suara hamba-Ku Nabi Yunus alaihi salam. Maka meminta syafaat baginya Allah oleh malaikat. Apabila dia beritahu itu adalah suara Nabi Yunus alaihi salam, maka malaikat meminta syafaat kepada Allah supaya Allah Ta'ala membebaskan Nabi Yunus alaihi salam daripada perut ikan. Sebab apa?
Malaikat dah tahu dah, sesungguhnya Nabi Yunus ini memanglah seorang rasul yang kuat beribadah kepadamu ya Allah. Dia adalah orang pilihanmu ya Allah. Oleh itu kami memohon supaya engkau lepaskanlah ia daripada perut ikan tersebut. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai di sebuah pantai, maka ikan tersebut pun memuntahkan. Maka keluarlah Nabi Yunus alaihi salam ketika itu dalam keadaan seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Bermakna apa? Tidak berupaya, tidak bermaya ketika itu. Allahu Akbar. Tetapi masih hidup, tetapi tidak bermaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut, terdampar ia di pantai, Allah Subhanahu wa taala jadikan seekor biri-biri yang mempunyai susu dan serta mata rumput rampai tumbuh di situ untuk menjadi makan kepada makanan Nabi Yunus alaihi salam, dan susu biri-biri tadi adalah menjadi minuman kepada Nabi Yunus alaihi salam. Ini kuasa Allah. Maknanya Nabi Yunus makan rumput-rumput dan minum air susu biri-biri tadi untuk hidup. Nak cerita kepada kita tuan-tuan, susah tak susahnya Nabi berdakwah sampai ditelan perut ikan. Baik. Kemudian serta yang demikian itu diubahkan namanya. Wazannuna az-zahaba mughadiban, yang mempunyai nun, iaitu ikan, ketika pergi marah. Dia pergi itu dalam keadaan marah. Nak mengajar kepada kita tuan-tuan, dia tidak menunjukkan agresif kepada pengikut. Dalam kita tidak. Kalau tak sokong aku, siap kau. Aku balun kau nanti. Atau aku tarik segala bantuan-bantuan kalau kau tak sokong aku. Tapi Nabi Yunus tak. Dia sendiri bila dia rasa nak marah, dia menarik diri. Tengok cari cantiknya Islam tu. Dia tak tunggu di situ. Kita, oh kau tak sokong aku ya, kau siap. Tahun depan kau tak dapat beri. Tengok tuan-tuan, Nabi Yunus tak. Engkau tak nak dengar nasihat aku, engkau tak nak ikut pengajaran aku, tak apalah. Dalam keadaan marah dia mengundur diri. Allahu Akbar. Nak tunjuk kepada kita kepribadian akhlak para anbiya tuan-tuan. Baik. Maka kata Allah, faltaqamahul hut wa huwa saqim. Maka telankan dia oleh ikan nun. Telan dia. Sebab dia rasa, ini yang dikatakan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala perintahkan ikan ini, kau telan dia. Setelah Nabi Yunus alaihi salam tadi terjun ke laut, apabila 3 kali undian, nama dia juga naik. Dalam erti kata tuan-tuan, dia tak ada cengkelan undi pun. Tak ada. Undi tak betul, cabut undi. Masing-masing cabut undi. Tiba-tiba Nabi Yunus juga 3 kali undi. Walaupun pengikut-pengikut dia yang ada dalam kapal tersebut tak puas hati. Sehingga Nabi Yunus kata, kali yang ketiga tak apalah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka disensingkan pakaian, dia terjun dalam laut. Itu yang disebut ni. Wahai ikan, kau telan dia dengan syarat jangan kau mamah daging dia, jangan kau luluh tulang-tulang dia. Itu sebabnya Nabi Yunus alaihi salam hidup di dalam perut ikan tersebut. Allah. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Maka jikalau tiada bahawasanya Nabi Yunus alaihi salam daripada mengucap tasbih, nescaya duduklah dia di dalam perut ikan tadi hingga hari dibangkitkan, yakni hari kiamat. Tengok tuan-tuan, disebut oleh Allah, kalaulah Nabi Nuh ini tidak bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka doa ini tuan-tuan di antara doa-doa yang mustajab. Kalau tuan-tuan semayang hajat, di dalam sujud bacalah sekurang-kurangnya 3 kali, lepas tu barulah minta apa yang tuan-tuan minta. Dalam erti kata, kita mengaku, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah terdiri daripada orang-orang yang zalim. Kita mengaku kita banyak dosa, ya Allah. Itu maknanya baca sekurang-kurangnya 3 kali. Afdalnya 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengaku kepada Allah, aku ni adalah tergolong dalam orang-orang yang zalim. Dalam erti kata nak mengajar kepada kita, jangan engkau bersifat ego sangat. Allah. Tengok disebut, jikalau tiada bahawa mendapat baik, jikalau bahawasanya tiadalah ia daripada mengucap tasbih, nescaya duduk di dalam perutnya ikan tadi hingga hari dibangkitkan, hingga hari kiamat. Kemudian ia sebutkan akan nikmatnya dan bangkitannya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa saqim. Jikalau tiada mendapat akan dia nikmat daripada Tuhannya, nescaya dilontarkan dia dengan ara', yakni padang tepi laut, yakni pada tanah yang tandus. Kalaulah tidak dengan kasih sayang Allah mendapat nikmat, walaupun dia dilontar, terdampar di tepi laut. Ara' ni maknanya di padang yang tandus, tanah yang tandus. Tahulah tanah tandus tak ada apa benda. Di situ dimuntahkan oleh ikan tersebut akan Nabi Yunus alaihi salam. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, apabila terdampar Nabi Yunus di tempat yang di tanah yang tandus tadi, Allah Taala jadikan seekor biri-biri yang mempunyai susu. Allah Ta'ala tumbuhkan rumput-rumput yang boleh dimakan oleh Nabi Yunus, dan susu biri-biri tadi sebagai minuman dia. Dalam erti kata tuan-tuan, kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sahaja ada nikmat Allah. Ini yang orang tertua kata, ulat dalam batu pun hidup, ada rezeki dia. Yang penting engkau usahalah, ikhtiarlah nak mengajar kepada kita. Tambah dalam keadaan sekarang ni, ikhtiarlah. Tapi kalau kita tengok dalam akhbar tu tuan-tuan, dah ada sampai orang tak makan. Itu yang dikhabarkan dalam akhbar. Allah. Terpaksa mereka mengikat perut kerana apa? Diberhentikan kerja. Allah. Dicerita dalam akhbar tu lah. Dalam suasana yang sekarang ada yang sampai tak makan, minta pinjam beras pada jiran sebelah, tapi masaknya bukannya dengan lauk pauk tuan-tuan. Nasi itu dimasak, bubuh garam dan minyak, itu mereka makan untuk 7 orang, bapa, mak, kemudian anaknya 5 orang. Tengok tuan-tuan.
Dah ada orang macam tu, tetapi masih hidup lagi. Ada gambar dia nak gambar, menangis dia. Itu yang diberitahu kepada kita. Dalam erti kata, tuan-tuan, rezeki Allah ada di mana-mana, tapi usahalah. Walaupun dalam keadaan yang Allah Ta'ala uji sekarang ini. Allah Akbar. Dalam erti kata, kita bermewah-mewah, tetapi ada hamba Allah yang dah sampai ke peringkat macam itu, tuan-tuan. Baik. Maka tilik olehmu akan siasah subhanahu wa ta'ala. Hai miskin, dan demikian hingga bertali berpanjangan kepada penghulu kita, Sayyidul Mursalin, yang terlebih mulia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sampai pula kepada penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Ta'ala kata? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetapkan olehmu mendirikan seperti barang yang kami suruh, kata Allah. Maknanya, walau dalam keadaan macam mana sekalipun, tetapkan pendirian engkau seperti barang yang kami suruh, kata Allah. Dalam keadaan suasana yang ditimpa wabak dan sebagainya, kalau sembahyang, tetap sembahyang. Itu maksudnya. Tetapkan pendirian engkau, jangan beri alasan. Itu sebabnya kadang-kadang sembahyang Jumaat dalam beberapa orang. Yang penting sembahyang. Tak boleh sembahyang di surau, di masjid, di rumah kau sembahyang. Jangan beri alasan. Itu maksudnya, tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala kata, fastaqim, tetapkan pendirian. Kita ni mudah goyah, iman kita mudah goyah. Ini Allah Ta'ala kata. Dan mereka yang taubat serta kamu, dan jangan kamu melakukan haddun. Apa makna haddun? Iaitu melampaui batas. Tengok, tuan-tuan. Dalam erti kata, kalau aku dah turunkan bala, aku dah turunkan wabak, aku dah turunkan bermacam-macam dugaan, janganlah engkau nak melampaui batas. Engkau sedarlah sikit, kata Allah. Itu yang disebut. Apa yang disebut itu? Jangan kamu melakukan had, yakni melampaui batas. Tapi orang buat juga, tuan-tuan. Tak kisah. Walaupun Allah Ta'ala dah uji dah, tetap juga ada yang tak sembahyang, khususnya yang beragama Islam. Tetap juga dia melakukan dosa-dosa yang besar. Tengok Allah. Bahawasanya ia Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat. Ini sifat Allah. Allah Ta'ala bersifat maha melihat. Innallaha alimun basir. Allah Ta'ala maha mengetahui, alimun, basirun, maha melihat. Maknanya janganlah kita nak sembunyi-sembunyi daripada Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Hatta yang ada di dalam hati-hati kita, Allah Ta'ala tahu dah. Hingga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghubungkan daku dengan daku Surah Hud dan saudaranya. Kata Qil, dikendakkan sabda Nabi itu akan ayat ini dan yang seumpamanya di dalam Al-Quran. Kata Allah, wastaghfir li zambik, dan minta ampun bagi dosa-dosa kamu, hingga bahawa kurniaan Allah atasnya dengan keampunannya. Maknanya
engkau jangan berputus asa. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun maksum, berpandukan kepada ayat ini, Nabi tetap minta ampun. Riwayat mengatakan ada sampai 70 kali. Satu riwayat mengatakan sampai 100 kali sehari semalam Nabi beristighfar minta ampun. Walaupun Nabi maksum, tidak ada dosa. Kita berapa kali tuan-tuan? Ini pengajaran. Tolong ambil sedikit. Rajinlah beristighfar. Jangan beristighfar lepas sembahyang aja 3 kali. Sekurang-kurangnya 70 kali. Sebaik-baiknya sampai 100 kali. Sehingga firman Allah kata apa? Wa wada'na anka wizraka alladhi anqada dhahrak. Kami buangkan darimu dosa kamu yang memberatkan belakang kau. Allah. Tuan-tuan, ini yang dikatakan disuruh kita minta ampun kepada Allah. Sebelum kita ditimbang oleh Allah pada mizan Allah, banyakkan beristighfar, mohon keampunan. Allah Ta'ala sebut, jangan dosa-dosa kamu itu memberatkan belakang-belakang engkau. Maknanya apabila ditimbang nanti berat dengan dosa-dosa Allah. Ini yang saya kata dahulu, apabila ditimbang seorang maka berat ke kanan, penuh dengan kebajikan, Tuhan kata ahlan, silakan. Itu pun Nabi berdoa lagi supaya umatnya selamat terus masuk ke syurga Allah. Sehingga Nabi kata, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Wahai Tuhan, selamatkanlah dia, kata Nabi. Timbang pula orang yang kedua, berat kepada dosa dan maksiat, dia halau seperti anjing. Allahu Akbar. Macam mana orang halau anjing? Hinanya tuan-tuan. Pergi engkau, berambus kau, kata Allah. Itu bahasa yang kasar. Kemudian timbang orang yang ketiga, tengok-tengok sama berat antara kebajikan dengan dosa. Keluar balik. Orang ni akan ditimbang kemudian nanti. Bila ditimbang balik, ketika itulah malaikat bertanya, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, si fulan ini ada tak melakukan ibadah sunat semasa di dunia dahulu? Malaikat kata ada, buat mari. Tengok tuan-tuan. Ini yang dikatakan sunat-sunat itu sebagai memberatkan timbangan. Oleh itu tuan-tuan, semasa kita masih hidup, semasa kita masih waras akal, semasa kita masih sehat walafiat, ada tenaga ni, beramallah yang sunat-sunat. Yang wajib dah tentu dah. Yang sunat-sunat ni tambahlah. Apalagi kita dah hampir ke berdiri di liang kubur dah. Masing-masing kita ni dah berdiri dah tuan-tuan. Tunggu nak terjun aja. Janganlah kita duk sibuk sangat dengan duniawi. Bukan nak suruh buang dunia ni, tidak. Ambil kenikmatan dunia. Tetapi buatlah sekadar yang termampu oleh badan kita. Tuhan kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati sesuatu illa wus'aha, kecuali mengikut kemampuan engkau. Itu sebabnya sembahyang sunat ini tuan-tuan, tak boleh berdiri duduk. Kalau rasa sakit lutut ke sakit pinggang, sembahyang sunat duduk boleh. Kecuali yang fardu, selagi dia boleh berdiri, wajib dia berdiri. Kecuali dah uzur dah, tak apa.
Sunat ni boleh duduk, tak ada masalah. Ambil sunat-sunat yang afdal. Apa dia? Tahajud. Apa dia lagi? Witir. Apa dia lagi? Duha. Selain pada yang rawatib. Termasuk tadi sunat fajar, yang Nabi tak pernah tinggal sunat fajar, sunat selepas azan subuh. Kadang-kadang ada segelintir tuan-tuan, dia berpegang, oh ini bid'ah. Dia tidak mengaji bahagian-bahagian bid'ah. Terus bila kata bid'ah, dalam arti kata dia berpahaman apa saja yang tidak berlaku pada zaman Nabi, bila dibuat itu adalah bid'ah. Kadang-kadang selamba je. Sebagai contoh, selepas azan maghrib, sebelum iqamah, boleh kita sembahyang sunat. Usalli sunatal maghribi rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi selamba duduk menyandar kat tiang, alasan itu adalah bid'ah. Benda yang baik kalau buat, diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Apa sahaja tuan-tuan. Baik. Firman Allah lagi, liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Diampuni oleh Allah bagimu akan dosa yang telah terdahulu daripada dosamu dan barang yang terkemudian. Dalam berarti kata, mintalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Minta ampun kepada Allah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada yang demikian itu, sembahyang malam. Tengok, diceritakan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada yang demikian itu, sembahyang malam hingga bengkak dua kaki. Maka dikatakan baginya Nabi, adakah memperbuat ini ya Rasul? Dan senya telah mengampun oleh Allah bagimu barang yang terdahulu daripada dosa dan barang yang terkemudian. Wahai Nabi, ya Rasulullah, ngapalah engkau buat sampai macam ni? Tidakkah engkau telah diampunkan oleh Allah dosa-dosa engkau yang terdahulu dan dosa-dosa engkau yang terkemudian? Allahu Akbar. Nabi maksum sungguh tuan-tuan, tidak pernah melakukan sebarang dosa, sedikit pun tidak tercatat dosa-dosa Nabi. Allah. Itu pun Nabi sembahyang malam, qiyamul lail, sehingga bengkak-bengkak kaki dia. Kerana apa? Terlalu lamanya berdiri. Kita tidaklah disuruh sampai macam tu. Kita bangun solat tahajud, kalaupun paling malas 2 rakaat. Walaupun tahajud ini boleh buat sampai 6 ataupun 8, buat 2 rakaat. Baca surah yang pendek cukup, surah menjadi kegemaran Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berapa lama je tuan-tuan? Nabi baca rakaat pertama suratul Baqarah 286 ayat. Sambung dengan surah An-Nisa, habis surah An-Nisa, sambung dengan surah Ali Imran, baru rukuk. Tengok tuan-tuan. Kita kata kalaulah baca Qul ya ayyuhal kafirun tu dah panjang, Allah.
Ambil surah kegemaran Nabi. 2 rakaat saja tuan-tuan. Kalau mampu buat. Ibnul Qayyim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lazimnya sehari semalam 40 rakaat. 17 rakaat yang fardu, 14 rakaat yang sunat, tambah 6 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. 40 rakaat. Selain daripada duha, selain yang lain-lain. Tapi Ibnu Qayyim kata yang asahnya 40 ni, tak tinggal. Kita buatlah tuan-tuan ikut yang termampu tu. Baik. Maka apa kata Nabi? Maka tidakkah aku hamba yang bersyukur? Aku buat ini sebagai tanda kesyukuran aku kepada Allah. Tengok tuan-tuan. Sudahlah dia maksum, tidak ada sebarang dosa. Berdiri qiyamul lail sehingga bengkak-bengkak kaki. Maka apabila ditanya oleh para sahabat, tidakkah aku buat ini sebagai tanda syukur aku kepada Allah? Kita tanda syukur kita kepada Allah apa tuan-tuan? Bila kita senawa alhamdulillah, dan kau menterdarah nikmat Allah, boleh kau kata syukur, bayang tidak? Allahu akbar, zalimnya kita. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam dan menangis dia. Sehingga Nabi kata apa? A'udzu bi'afwika min aqabika biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka la ahsa sana'an 'alaika anta kama astaita 'ala nafsik. Allah. Ini doa Nabi tuan-tuan. Apa Nabi kata? Aku berlindung, a'udzubika, dengan keampunan engkau daripada seksa engkau. Allah. Nabi yang maksum berdoa kepada Allah, minta ampun dan berlindung daripada seksa engkau ya Allah, kata Nabi. Dan dengan reza engkau daripada murka engkau, aku minta engkau reza aku ya Allah, jangan engkau murka aku ya Allah, kata Nabi. Dan aku berlindung dengan dikau daripada engkau, tiada aku dapat menghinggakan kepujian atas engkau seperti barang yang memuji engkau atas diri engkau. Maknanya Nabi serah. Itu yang dikatakan sesungguhnya aku adalah di dalam kudrahnya, kudrah Allah, kuasaan Allah. Nabi sendiri kata macam tu. Itu yang Nabi tak henti-henti meminta ampun. Nabi tidak henti-henti beribadah sebagai tanda syukur dia kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian bahwasanya segala sahabat yang mereka itu sebaik-baik masa dan sebaik-baik umat adalah nyata daripada mereka itu sesuatu daripada kru-kru mereka. Maknanya mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang terbaik, yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah. Kita ni besok tuan-tuan, apabila berbondong-bondong umat Muhammad ini menuju ke mahsyar, maka ketika itulah Nabi kata, itu umat aku ke? Malaikat kata, bukan Muhammad, itu bukan umat kau. Maka lalu lagi satu kumpulan, itu umat aku ke? Malaikat kata, ya Muhammad, itu adalah umat kau. Allah. Maknanya Nabi gembira melihat umat dia. Walaupun kita jarang-jarang hendak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang
kita langgar juga ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sayang sangat umat dia. Sikit lagi tuan-tuan. Firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubahum li zikrillah. Tiadakah melembutkan bagi hati mereka yang percaya bahawa mereka itu, bahawa khusyuk hati mereka itu dengan menyebutkan zikrullah. Tengok. Dalam erti kata, tidakkah melembutkan bagi hati mereka yang percaya mereka itu, bahawa khusyuk hati mereka itu bagi menyebutkan zikrullah. Kita terasa tak tuan-tuan? Bila kita zikir kepada Allah, kita menyebut Allah, seolah hati kita jadi lembut, jadi khusyuk, jadi tawaduk. Ada tak? Ini yang dikatakan apabila engkau zikrullah. Disebut dalam kitab Furu'il Masail. Apabila engkau zikir kepada Allah, hadirkanlah hati engkau. Maknanya kaitkan hati kita. Kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaitkan hati apa hati kan? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hati. Itu yang dikatakan. Kaitkan dengan hati-hati engkau supaya lembut. Yang dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kecuali dengan ingat Allah, zikir kepada Allah, tenang hati kita. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau boleh berzikir, amalan zikir ni kalau dia buat secara berjemaah, lagi zuk, lagi khusyuk, lagi tawaduk. Itu sebabnya separuh tempat sebulan sekali ada majlis zikir. Tuan-tuan, kalaulah ada mana-mana majlis zikir, tuan-tuan ikut supaya lembut hati kita. Apa lagi zikir? Ini yang dikatakan bid'ah al-khafifiyah. Pada zaman Rasulullah dia tak ada zikir ramai-ramai, tetapi boleh berzikir ramai-ramai dengan suara serentak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan dengan suara yang kuat lagi, pecah batu-batu hati ini. Kalau itu yang dikatakan, apabila engkau berzikir, hendaklah engkau hayati pengertian zikir itu, baru boleh lembut. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam nak tidurkan anak. Akhirnya bukan anak tidur, dia tidur. Buat betul-betul. Ada 40 orang dalam masjid ni tuan-tuan bergema, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zukru Allahu akbar. Cuba tuan-tuan buat satu aktiviti macam tu. Beritahu saya pun nak ikut. Pecahkan batu-batu hati kita ni tuan-tuan, yang keras sangat. Jangan buat 100, buat dalam 1000. Itu sebab orang ngaji pondok dulu tenang sampai bergoyang pondok. Saya masih ingat sampai bergoyang pondok, beralih tempat duduk. Tapi tak adalah tuan-tuan daripada sini sampai beralih ke pintu. Yang seorang sampai beralih keluar tempat parking kereta. Itu teruk sangat lagi. Tiba-tiba sedar, kenapa tak? Berada dekat tempat parking kereta. Itu memang dahsyat lah tu. Itu sebabnya diajar kita. Walaupun ini yang dikatakan bid'ah, pada zaman Rasulullah dia tidak zikir ramai-ramai, kita serentak, boleh, tak ada masalah. Dan inilah salah satu cara yang boleh nak pecahkan batu-batu hati kita yang degil ini. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sikit lagi tuan-tuan. Kemudian dihantarkan di dalam umat ini seperti keadaan umat yang dikasihani akan hudud dan siasah yang amat besar. Tengok, ada penyelesaiannya. Apa dia?
dihantarkan di dalam umat ini, diberikan petunjuk kepada umat ini. Apa dia? Umat yang dikisah ni apa dia? Akan hudud. Maknanya hudud itu nak menyelesaikan masalah. Kalau berlaku kecurian, kalau berlaku zina, kalau berlaku minum arak, maka ada hukum hudud. Maknanya pelaksanaan hudud itu bukannya sewenang-wenang. Dia hendak mencegah. Contohnya tuan-tuan, nak mencegah orang minum arak. Pelaksanaan hudud boleh disebat 40 sebatan. Nak mencegah berlakunya zina, bagi yang dah berkahwin boleh direjam sampai mati. Yang belum berkahwin disebat 100 kali sebatan. Ini yang dia katakan untuk sebagai mengasihani umat-umat Muhammad ini didatangkan hudud. Dah dia beritahu dah. Kemudian siasah yang amat besar. Siasah ni apa? Politik dalam Islam itu sendiri. Dia beri petunjuk wasilah jalan yang terbaik dan adab. Hingga berkata Yunus ibn Ubaidillah, jangan kamu sentosakan daripada kerat tangan pada 5 dirham. Dia kata jangan engkau rasa seronok kerat tangan itu dengan dibayar 5 dirham. Dalam erti kata Allah ganti daripada potong tangan dengan dikenakan bayaran sekian-sekian. Jangan kau rasa itu adalah yang terbaik. Itu dia kata jangan kau rasa itu sentosa. Tak. Kerat tangan itulah adalah yang terbaik. Itu sebabnya tuan-tuan, masalah zina tak selesai. Kerana apa? Bila dibicarakan, engkau akan dihukum dengan RM5,000. Orang ada duit, dia boleh bayar. Disebut ni, siapa kata ni? Berkata Yunus ibn Ubaidillah, berkata jangan kamu rasa sentosa pada kerat tangan itu hanya pada 5 dirham. Sebaik-baik anggota darimu bahawa ada esok hari diseksa akan dia. Maka kami pohonkan Allah Ta'ala Tuhan yang kasih sayang lagi karim, bahawa dia muamalahkan dengan kita semata-mata kurniaannya, bahawasanya ia Arhamar Rahim. Maknanya dia kata jangan kau rasa selesa, jangan kau rasa sentosa dengan bayar 5 dirham daripada melaksanakan hukum kerat tangan. Kerana apa? Dia kata akan diseksa juga besok. Disebut sini akan satu hari besok akan diseksa. Bila? Pada hari kiamat besok. Dalam bersih kata apa tuan-tuan? Pelaksanaan hukum yang dikenakan, okey, tak payah potong tangan, tak payah hudud, hanya bayar dengan 5 dirham, bayar dengan berapa ringgit. Dunia lepas, tapi akhirat tak lepas. Ini disebut, kita baca je tuan-tuan. Jangan tuan-tuan marah saya. Ini siapa kata? Berkata oleh Yunus ibn Ubaidillah dalam kitab Minhajul Abid ini. Nak mengajar kepada kita, dalam Islam ada penyelesaian yang terbaik. Cuma kita nak akur atau tidak, terpulanglah. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini menjadikan suatu keinsapan kepada kita, suatu kesedaran kepada kita. Oleh itu, rebutlah peluang yang ada semasa kita hidup ini dengan menambahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak modal kita, banyak harta kita boleh kita bawa, terutama kita apabila berada di alam kubur nanti. Wallahu a'lam. Cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.